Gangguan di Facebook, sila masuk ke Instagram. Mudah-mudahan Instagram tidak diganggu, saudara. Sebab keadaan begitulah yang saya nampak. Tiba-tiba saja sekejap tu try to reconnect due to poor connection katanya. Terhenti sekejap. Saudara Wan Ismail, apa khabar? Acik Warisan, saudara Jalil Marasa, Kamrul Zaman, ni teman-teman yang ada di Instagram. Kamal Zaman, terima kasih. Saudara Ating, apa khabar Saudara Ating? Begitu juga Izzuddin. Saya rasa mungkin saudara dengar, mungkin tak dapat saya tak tahu. Tapi saya lihat dari segi Facebook hari ini saya nampak ada gangguan. Saudara Rosli Rahim, Saudara Abdul Hamid, tak tahulah saya nak buat macam mana. Kalau line ini terganggu, nak buat macam mana saudara? Saudara Muhammad Rizal Ahmad, saya terpaksa tunggu sampai bila nak resume ni. Saudara Zex BBS, Yaya Armin, Saudara Kamrul Zaman, begitu juga dengan Cik Norlia. Ini di Instagram, saudara. Jangan lupa like, share, baru ada balik. Gitu kadang saudara terganggu. Saya nampak ada gangguan. Saudara Yunus Hussein, Manlin, Umi Kalsum, Limut, Mama Hashim, Zakaria Hashim, Kamal Awang dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni. InsyaAllah usai pencerahan ini saya akan cuba menyantuni anda. Baik saudara, saya harus saudara Long Puan Hasnah dah ganggu lagi. Saya harap saudara cepat-cepat pergi ke Instagram ya. Saya nampak ada 2-3 kali dah. Dia timbul terganggu. Nak buat macam mana? Badan saya pun bukan sihat sangat ya. Saudara Arif Saleh, saudara Pak Chu, Acik Warisan, Richard Bakri, Mira Harun, Hazami, Sabarudin dan teman-teman yang lain. Okey saudara. Hari ini adalah hari Isnin, tanggal 30 Mei yang merupakan hari yang ke-801 COVID-19 melanda negara kita ini. Nampak gayanya belum lagi usai lagi, walaupun menurut laporan yang saya terima daripada Saudara Rio, semalam tak ada laporan, tapi hari ini Alhamdulillah Saudara Rio menghantar kiriman pada saya. Nampaknya ada jumlah agak susut, iaitu sejumlah 1,155, menjadikan jumlah keseluruhannya, ni ganggu lagi. Tak apalah, saya bagi teman-teman yang berada di Instagram, anda boleh dapat bahawa jumlah jangkitan setakat ini yang terkumpul 4,503,734. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Rio yang tidak jemu-jemu, bila dapat saja laporan terus menghantar kepada saya. Dan saya melihat Alhamdulillah untuk di keseluruhan negeri semuanya susut. Semua negeri tidak ada pertambahan, tetapi semua susut. Alhamdulillah. Di Selangor pun turun kepada angka 520 saudara. Terima kasih saudara Openg, salam dari Sarawak. Saudara Muhammad Hamzah, jadi saudara Rus Diwan. Saya dah kata tadi cepat-cepat masuk ke Instagram. Kita masuk Instagram tu saya dapat meneruskan pencerahan. Kalau ada balik nanti di Facebook, masuk balik ke Facebook. Itulah kita nak buat macam mana saudara, kita diganggu selalu ya. Saudara Abang Long, PJM, Ros Diwan, saudara Muhammad Hamzah. Baik saudara, saya melihat bahawa di Selangor pun ada balik di Facebook. Saya lihat di Selangor hari ini semalam jumlahnya 520 saja, sudah di bawah 1,000, dan cuma dua negeri sajalah, iaitu Selangor dengan wilayah Persekutuan saja angka 185 di wilayah Persekutuan. Lain-lain negeri semua susut. Johor 47, Sabah 39, Sarawak 27, Kedah 34, Pulau Pinang 90, Kelantan yang menggembirakan saya kerana Kelantan cuma 5 jangkitan je semalam. Di Negeri Sembilan 42, di Perak 81, di Pahang ada 13, Terengganu juga single digit, iaitu 4 jangkitan. Di Melaka 34, Labuan 1, di Putrajaya 29 dan di Perlis ada 4 jangkitan. Alhamdulillah saudara. Kita berdoa agar segeralah agar virus corona ini diputuskan jaringannya. Anda ganggu lagi, saya tengah beri pencerahan. Kenapalah diganggu saya tak tahu. Anda, bagi saya akan terus memberi pencerahan sama ada melalui Facebook ataupun Instagram. Saya harap apa yang ada ini boleh direkod, nanti saya akan masukkan dalam
nama satu lagi itu. Instagram, Facebook dan YouTube. Saudara. Baik. Kita masuk sedikit ruangan e-commerce. Kalau ada saudara punya produk, jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 0113341241. Dia haruman Stangi, Bakur, jangan lupa. Wangian ini untuk bilik kita, rumah kita saudara. Video SIM Raja, Syah Ibrahim, Mak Zaki, Sahab Ibrahim. Setelah lari ke Instagram saudara. Ya saudara. Dan supaya itu kalau tak dapat dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah, dengan dendeng manisnya itu, dendeng manis Siti Farehah. Syauqi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Saudara juga boleh berhubung dengan Syauqi untuk mendapat bekalan buah-buahan. Ini untuk mereka yang berada tinggal di Lembah Kelang. Saudara Anti Ali, ya. Ya, saudara Mak Zaid, silakan. Tak ada masalah pada saya nak kirim apa pun. Tetapi untuk saya live tak boleh. Saya tak tahu. Sekarang ni saya kena ganggu ni. Dan tentulah kalau Syauqi 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar. Harga murah. Dan buah itu dihantar terus ke rumah saudara. Dan tentulah juga popiah sira Lady Maria. Sedap rasanya, pedas, rangup dan manis. Kalau anda mau mendapatkan popiah sira Lady Maria, sila hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Ya, saudara? Nampak, saudara? Dia ganggu balik dah ni. Tak apa. Aduhai. Saya kena buat balik dah nampak kayaknya. Memang Facebook ni gitulah keadaannya saudara. Saya terpaksa berhenti, kita sama cubakan lagi. Itulah keadaannya saudara. Okey. Dan yang terakhir sekali tentulah produk daripada toko jamu Kemaman. Saudara Zul di talian 09-917-0449. Saudara, toko jamu Kemaman, saya dapat tunjukkan gambar bahannya ini hari ini iaitu madu Yaman Gold. Ini memang besar, berat saudara. Nak ganggu lagi Facebook. Tak tahulah saya macam mana. Madu Yaman Gold dikenali sebagai madu gurun padang pasir. Saudara, besar ni. Memang sedap, bagus. Kerana ia dijamin kualitinya untuk menambah stamina, meningkatkan imunasi antibodi, rawatan asma dan batuk berpanjangan, memulihkan saraf, rawatan luka dan terbakar seterusnya. Sampai itu ada lagi itu jeli gamat. Ini produk jeli gamat keluaran saudara Zul. Ini baiklah saudara untuk digunakan memulihkan luka-luka dalaman seperti pembedahan, bersalin dan bekatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma, masalah angin dan sebagainya. Sila berhubung dengan saudara Zul di talian 019-917-0449. Saya minta maaf saudara kalau ada gangguan saya boleh buat. Saudara Junadi Hakim, saudara Kamrul Bahrin, Daud Ko, Mahmud. Saudara bila ada gangguan di Facebook, terus lari ke Instagram. Supaya kita dapat terus berkomunikasi saudara. Baik saudara. Usai tentang e-commerce, kita masuk sedikit segmen naluri kehidupan. Ya saudara, kerana ramai orang yang gagal dalam hidupnya. Jadi hal ini kerana lebih pentingkan bagaimana untuk mendapatkan sesuatu berbanding bagaimana untuk memberi. Jadi manusia ni kadang-kadang mereka lebih memikirkan hanya untuk mendapatkan, bukan untuk memberi. Sedangkan Islam menggalakkan kita untuk sentiasa bersedekah. Dan mengikut kajian, orang yang berjaya dalam hidup ialah orang yang banyak memberi. Mereka bukan mengurangkan tapi akan menambah. Saudara kena ingat, bila setiap kali saudara memberi, macam sedekah dan sebagainya, maka harta yang anda miliki akan bertambah. Tapi kalau anda jadi orang yang bakhil, tentulah harta itu mungkin berkurangan. Aduhai. Ni minta maaf saudara, tengah kita bagi ni, okey. Dia ganggu habis lagi ni. Tak apa. Buatlah. Anda buat apa saja anda buat. Benda ini tidak akan mengganggu saya untuk saya meneruskan
pencerahan pada anda. Jangan risau saudara. Saya berusaha berkali-kali. Nampak macam mana saudara kena ganggu macam ni. Very poor dia punya ini penerimaannya. Saudara. Jadi sudah menjadi sunatullah. Orang yang berjaya pada tahap biasa-biasa ialah orang yang membawa hanya dirinya saja. Tetapi orang yang berjaya pada tahap luar biasa ialah orang yang membawa orang lain berjaya bersamanya. Itu dia punya naluri kehidupan kita sepatutnya begitu. Ganggu lagi Facebook. Tak apa saudara, yang mana dia di Instagram, kita dapat meneruskan pelajaran kita. Jadi hakikat ini bukan saya lihat dari sudut material, malahan dari sudut ilmu, iman dan takwa. Orang yang paling beriman adalah mereka yang bertakwa, dan berilmu adalah orang yang membawa orang lain bertakwa, beriman dan berilmu dengannya. Saudara, jadi apa-apa pun dalam hidup kita ni saudara, kita perlu untuk sentiasa dalam keadaan kita memberi, membimbing, untuk bukan sekadar diri kita, tapi teman-teman yang lain. Saudara Puan Latifah, Saudara Syakman, Hamid Abdul Rashid, Saudara Fuad, Wan Ismail. Instagram okey, Saudara Mariam Putih. Tapi Facebook tu diganggu, tak tahulah sebab mereka geram saya dekat Facebook ni gamaknya. Gamaknya saya tak tahu. Saya cuma beri pencerahan saudara. Baik saudara, kita masuk mutiara kata. Ini kiriman Cikgu Hibil. Katanya, orang yang bersabar tidak akan pernah rugi. Jadi kita orang ganggu kita pun kita sabar. Orang yang bersabar tidak akan pernah rugi. Bahawa kita ketahuilah bahawa kesakitan yang dialami akan diganti dengan kebahagiaan yang tidak pernah terlintas di hati. Oleh itu saudara, bersabarlah. Saudara Ismail, saudara kadang-kadang gangguan masuk pada Instagram Saudara Sajad Put, Sani, PBP, Washrudin, Fazli Yub. Terus saudara like, share dan subscribe di Instagram saudara. Mereka ganggu saya dekat Facebook. Tok Ayah, apa khabar Tok Ayah? Baik saudara, usai kita pencerahan tentang mutiara kata, kita masuk segmen tajuk malam ini. Bicara kita malam ini adalah kecelaruan politik. Memanglah orang tak suka dengar cerita benda begini. Kecelaruan politik saudara. Dalam keadaan begini harus banyak betul gangguan saya hari ni saudara. Nak buat macam mana saudara? Aduh hai. Ini di Facebook, sekejap ada, sekejap tak ada. Tak apa saudara, kita akan meneruskan pencerahan kita ni. Ganggu di Facebook, kita lari ke Instagram. Saudara, sebelum saya beri pencerahan tentang kecelaruan politik, kita dengar apa pantun Pak Nazir yang merupakan nasihat Saudara Seli Power, Saudara Dit Mahazir, Taufan Nangin, saudara yang berada di Instagram. Terus saudara masuk dalam Instagram. Walaupun standby, kalau ada berlaku satu di Facebook, terus lagi ke Instagram. Saudara Colin Rosario. Kita kata pantun Pak Nazir, burung bayan diperdu ara, tidak semena terus berlari. Teruk dilayan perosak negara, sekali terkena insaflah diri. Ini Pak Nazir mengingatkan kita supaya kita lebih berhati-hati. Dah sekali terkena tu, kena insaf lah. Saudara Alan, apa khabar Alan? Kalau sesuatu berlaku di Facebook, Alan lagi ke Instagram Saudara Junaidi. Facebook tak boleh tengok, sudah terpadam. Betul. Kadang-kadang ada, kadang tak ada. Memang mereka mengganggu saya. So kita teruskan dengan di Instagram. Kata Pak Nazir lagi, hari Selasa pergi ke Bangi, makan lepat di warung Mustafa. Hendak berkuasa, rakyat dikunjungi. Sudah dapat, rakyat dilupa. Itu yang Pak Nazir mengingatkan kita semua. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun. Dan saya juga berkesempatan menerima pantun daripada pejuang muda kita di Barat Tengah. Lama dia tak hantar. Katanya dia tengah berusaha untuk membina anak-anak muda dalam sektor pertanian. Dan sekarang ni beliau begitu risau tentang kemungkinan kita bakal menghadapi masalah untuk mendapatkan makanan. Jadi sebab itu beliau berusaha membina ataupun membimbing anak-anak muda dalam sektor pertanian. Terima kasih saudara Nordin Malik. Teruskanlah usaha anda. Tapi beliau sempat juga memberi 2 rangkap pantun. Katanya, sudah lama mencari rotan, cari di hutan, jenuh meredah. Sudah lama diberi ingatan, sudah terhantuk, baru tergadah. Itulah
Kita dah bagi peringatan lebih lama. Saudara Abu Bakar, Saudara Manpol, Madam K, dah kita lama bagi peringatan. Tapi mereka tak mau dengar. Hari ni sekarang ni kita menghadapi masalah. Sebab tu dia kata sudah tergantuk baru tergadah. Sekarang ni bukan tergadah dah. Kita dah terlentang ni saudara. Kemudian kata punya lagi, makan tom yam, ikan siakap, makan bersama di atas pangkin. Soal makanan, ramai bercakap. Tapi sudah bercakap, sukarnya bercakap tak serupa bikin. Itu masalahnya. Bercakap, apa yang dilakukan. Terima kasih Saudara Nordin Malik atas keperhatian anda terhadap apa yang dialami oleh negara. Saudara Muhammad Abdullah, terima kasih. Saudara Manaf, Dono Abu Bakar. Ini di Instagram. Saudara, ada gangguan dekat Instagram, ada di Facebook, lari ke Instagram. Kena bijak sikit lah saudara. Baik saudara. Seterusnya dalam segmen Gedung Ilmu. Kerana orang tua-tua dahulu sering berkata pemimpin hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Mereka mesti menjaga kemuliaan sikap, jangan menjadi pemimpin yang angkuh. Kerana umat Melayu sewajarnya dipimpin oleh pemimpin yang ternama. Kerana bila mereka pemimpin yang ternama adil dengan lurusnya, ternama budi dengan pekertinya, ternama cerdik dengan bijaknya, ternama alim dengan amalnya, ternama tuah dengan maruahnya, ternama taat dengan setianya. Dijadikan pemimpin hidup berjaya, dijadikan induk ia terpercaya, dijadikan tua budinya mulia, dijadikan tiang takkan patahnya, dijadikan tudung tidak akan basah. Memimpin negeri tegaklah tuahnya, memimpin umat berdirilah maruahnya. Saudara, itu peringatan pemimpin terdahulu. Jadi kita sambung lagi malam esok. Saya tahu hari ini banyak sangat gangguan, sebab tu saya kena laju sikit. Saya harap saudara perhati. Dan saya mesti memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini. Apa saya lakukan adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua suntingan maupun komen-komen yang anda berikan. Saudara Taufan Angin, pertanyaan, kenapa bahan mentah macam ikan atau sotong kat Sabah murah? Sini harga bangsawan. Itulah keadaan saudara. Sebab di Sabah tu dia tak ada orang tengah. Dan di Sabah memang pengeluaran ikan, bahan laut memang banyak. Saudara kalau pergi ke Sabah tu jangan lupa beli udang. Kalau saudara cuma kawan, saya selalu ada kawan-kawan semua teman-teman di Sabah, saya berkirim beli udang. Udangnya fresh, besar, saudara. Dan kembali peringatan saya ini, kena ingat ini pencerahan politik bermatlamatkan untuk memberi informasi kepada setiap warga kita agar kita tidak boleh diperkotak-katikkan oleh pimpinan yang hanya menabur janji tapi tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Itu yang saya lakukan semalam malam. Kita mengkritik bukan membenci. Saudara dah kena lagi. Saudara, bila kita memberi pandangan, bukan artinya kita benci. Tapi kita mahu supaya adanya perubahan. Tidak lebih daripada itu. Demi lestari kehidupan rakyat. Saya lebih melihat kepentingan untuk rakyat, bukan kepentingan untuk diri saya. Itu soalannya, saudara Zakaria Shah. Jadi saya juga harus mengingatkan saudara bahawa tentang gelombang haba. Walaupun kadang-kadang cuaca hujan, ada ribut, tapi gelombang haba masih berterusan. Kesan dari gelombang haba ini kadang-kadang saya pun sekarang ni dah terkena. Suasananya. Siang panas, malam hujan. Ini masalah saya. Jadi sebab itu eloklah kita kalau boleh jangan keluar rumah untuk masa sekarang ni, terutama mereka yang berusia seusia saya. Stres dan tension, gangguan putus-putus, itu mereka lakukan. Jadi saya harap saudara bersabar. Bila off begitu, saya katakan, bila off kat sini, lari ke Instagram. Tekan dia tak banyak mana pun saudara. Jadi di Instagram tiada gangguan. Aduh. Saya sekarang ni agak semua sikit saudara. Suara pun mungkin tak begitu jelas saudara. Baik saudara. Saya juga menerima kiriman daripada NADMA ataupun agensi pengurusan bencana yang mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat bakal melanda Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya hingga boleh mengakibatkan banjir besar sekali lagi pada esok, iaitu hari Selasa dan hari Rabu. Jadi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang berhati-hati
Kerana NADMA, iaitu Agensi Pengurusan Bencana, telah mengeluarkan amaran. Menurut Agensi Pengurusan Bencana itu lagi, melalui antaranya dalam media sosial, beberapa negeri juga dijangka bakal mengalami hujan lebat dan ribut petir sebelah petang, saudara. Antaranya termasuklah di Perlis, di Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Johor. Saudara berhati-hati, saudara. Sementara itu di Sabah meliputi kawasan Sandakan, Kudat dan Pantai Barat, serta di kawasan pedalaman. Warga harus berhati-hati untuk mematuhi arahan pihak berkuasa. Sementara di Sarawak pula, antara kawasannya termasuklah di Kuching, di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Jadi saudara, kawasan-kawasan ini, saudara, kalau saudara tinggal kawasan itu, berhati-hati sebab lewat petang diramalkan hujan dan ribut petir yang lebat. Dan saya harap saudara sentiasa mengikuti perkembangan dan amaran daripada pihak berkuasa. Kalau dia suruh pindah, kita pindah. Jangan kita nak tunggu lama-lama, nanti akhirnya mungkin boleh menuntut korban lebih teruk lagi. Sebab NADMA kalau dah mengeluarkan kenyataan begitu, tentulah keadaan dalam keadaan suasana yang serius. Saya harap saudara agar kita sentiasa dilindungi. Saya menerima kiriman daripada sahabat kita, Abang Adi. Dia mempersoalkan, dia kata kenapakah Wee Ka Siong itu selaku Menteri Pengangkutan gagal untuk menangani persoalan tambang. Kerana kabarnya bahawa tambang kapal terbang, tambang pesawat daripada Skudai, daripada Kuala Lumpur dan beberapa daerah di Semenanjung untuk pergi ke Sabah dan Sarawak telah pun naik. Kerana sekarang ini di saat-saat warga Sabah dan Sarawak sedang dalam persiapan untuk merayakan Pesta Menuai dan Hari Gawai. Jadi kita mengharapkan agar Kementerian Pengangkutan, mereka perlu ada satu elemen bagaimana nak mengawal harga tambang. Tak boleh dinaikkan sebegitu sembrono saja. Menurut Abang Edi, kabarnya dari Skudai Johor ke Sabah hari ini mencecah tiketnya sehala saja RM900. Ini satu benda yang tidak katanya tambang murah. Murah apa benda ni? Ini keadaannya. Saya haraplah agar Kementerian Pengangkutan segera campur tangan dan memastikan agar harga-harga tiket ini tidaklah mencekik kehidupan rakyat. Mereka nak balik kampung, nak merayakan pesta gawai, nak merayakan pesta menuai. Bagilah harga biasa pun tak ada masalah, tapi sampai RM900 ni tinggi. Tapi itulah Wee Ka Siong ni nampak gayanya nampak tak perform. Itu saya katakan. Kebanyakan menteri ni kadang-kadang mereka tidak melihat semua tu. Setakat duduk di pejabat, goyang kaki, semua orang boleh buat. Terima gaji besar-besar. Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, Temeloh panas terik, tak hujan. Betul saudara, tapi berhati-hati. Sebab bila dia panas terik tu yang datang hujan ribut petir tu. Tengok dia ganggu lagi. Dan yang paling agak membuatkan saya semakin marah. Marah ni bukan kerana benci saudara. Marah kenapa benda ini boleh terjadi. Saat-saat begini saudara, macam di Sabah, di Sarawak, ada pesta menuai, ada hari gawai. Kita pun baru lepas musim menyambut perayaan Aidilfitri dan kita sudah memulakan kehidupan. Tiba-tiba saya mendapat laporan bahawa kenaikan harga, terutama harga sayur-sayuran yang mencanak, yang bukan-bukan, yang tidak boleh kita terima. Tak boleh diterima oleh akal. Kerana kenaikan harganya antara 100 ke 200%. Ini sudah lebih. Babe, ini yang saya katakan. Menteri buat apa? Pegawai buat apa? Kenapa tidak ada kawalan? Saya nampak sudah seolah-olah pimpinan hilang kawalan. Sebagai contoh, harga timun. Harga timun dulu RM2.50 sekilo. Tapi hari ini, mengikut kiriman yang pada saya, timun sudah naik sampai RM7 sekilo. Harga tu berkali ganda tu, bukan lagi 200%. Kalau 200% dah RM5, ini RM7 untuk harga timun. Cili api dari berapa ringgit naik sampai RM18 sekilo. Daun bawang dari RM6 mencecah kepada RM25 sekilo, saudara. Kacang panjang dari RM7 sekilo naik kepada RM12.50 sekilo. Sawi bunga dari RM2 sekilo sekarang naik RM10 sekilo. Cili merah dari RM12.30 mencecah pada angka RM29.50.
Cili kering. Ini yang mencekik darah betul ni, saudara. Dari RM62.50 sekilo sudah naik kepada RM150 sekilo. This is too much. Ini dah lebih. Dan saya haraplah agar pimpinan, pihak-pihak berwajib segeralah mencari kaedahnya bagaimana untuk kita berusaha agar rakyat tidak terus tertekan dalam kehidupan yang perit ini. Saya tengok cili kering, saya terkejut. RM62.50 sekilo dah naik pada RM150. Ini saya haraplah agar pimpinan segera menanganinya. Soalnya nak ini tak ada lagi AP dan sebagainya, itu soal lain. Tapi bahan mesti ada dan kawalan harga mesti dilakukan. Saya tak nampak bahawa rakyat boleh dapat berterusan begini. Hidup mereka tentulah akan terkesan. Saudara, kita ni dalam Facebook ni sentiasa gangguan pula tu. Nak saya maki, saya tak nak lah. Tapi begitulah keadaannya. Apa tujuan mereka mengganggu saya punya live, saya tak tahu, saudara. Sedangkan saya mengatakan bahawa kita punya live ini tak adalah untuk memaki orang. Saya untuk memberi penerangan apa yang berlaku pada negara kita. Apa yang berlaku di pasar. Macam saya katakan tadi, timun naik, cili api naik. Dan ikan juga naik mencanak yang bukan-bukan. Tadi saudara dah mengatakan kenapa di Sabah, Sarawak tak naik. Saya pun hairan. Kenapa di sebelah Semenanjung ini harga ikan yang bukan-bukan. Bahan-bahan asas kegunaan harian. Tak ada yang tak naik harganya. Ya, saudara Rafi, betul. Rokok statik, tak tahulah saya. Nampak gayanya, saya agak setuju saudara pandangan saudara Muhammad Karya Ahmad. Dia kata seolah pemimpin ni nak cari gaduh dengan rakyat. Tapi saya bukanlah menggalakkan anda membenci ataupun melakukan tindakan yang bukan-bukan. Tetapi bagi saya, tidak seharusnya kita dah terjebak dalam permasalahan yang sebegitu. Ini dah ganggu saya. Facebook ni saya kena start balik. Saya harus ulang. Jadi teman-teman dalam Facebook, kalau ada gangguan lari ke Instagram segera. Sebab itu saya ulang-ulang. Mereka mengganggu saya, tak mengapa, ganggulah. Saya tahu teman-teman saya adalah orang yang sabar. Cuma saya katakan lari daripada Facebook ke Instagram. Saudara. Dan bagaimanapun saya berterima kasih kepada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Tangga Batu di Melaka, saudara. Saya mendapat laporan bahawa itu Datuk Rais Yassin. Beliau telah pemenang jawatan menang masa pilihan raya dulu, dan hari ini dan semalam beliau begitu komitmen menghantar ikan-ikan percuma kepada penduduk di sekitar kawasannya. Ini keprihatinan pimpinan pemuda. Saya harap ini juga menjadi ikutan oleh pimpinan yang lain, ya saudara. Pagi tadi katanya beliau bersama dengan pemuda UMNO bahagian Tangga Batu mengadakan program agihan ikan percuma di Taman Rambai Utama dan Taman Rambai Jaya. InsyaAllah beliau akan cuba selagi upaya untuk membantu. Dan saat-saat begini kita menanti hadirnya pemimpin seperti Saudara Rais ni. Baik saudara. Saya bila gangguan begitu, saya tahu mereka akan mengganggu saya untuk terus memberi pencerahan supaya mood saya tu mereka memikat saya untuk jadi marah. Tapi tak apa, kita sabar saudara. Ya, saya akan cuba memberi pandangan secara perlahan-lahan. Tak apa. Saya harap anda semua Instagram pun diganggu juga. Ya, saya tahu Saudara Syahrudin. Itu keadaannya. Nak buat macam mana? Mereka sekarang ni tengah kegelisahan. Sebab kekhawatiran mereka, kerana saya akan menerangkan ada sesuatu. Ada sesuatu yang mungkin mereka khawatir bila saya sentuh soal ini, terbuai terasa mereka. Jadi Melati Fiah takut tak dapat diterima hakikatnya mereka tu bersalah. Itu keadaannya. Sebenarnya itu keadaannya. Saya betul Saudara Melati Fiah, sabar itu separuh dari iman. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Saya mempunyai pelai-pelai saya orang sabar. Yang bila diganggu, sabar. Kita berusaha lagi untuk meneruskan pencerahan. Itu nak buat macam mana saudara? Baik saudara. Saya melihat satu kiriman lagi bagaimana kedudukan
antara negara kita dengan perbandingan saudara, untuk kita fikirkan sejenak. Bagaimana pimpinan di Singapura misalnya, mereka boleh menjadi sebuah negara yang kaya. Kenapa kita yang ada sumber? Negara Singapura tidak punya sumber saudara. Saudara. Apa hal lah kau kacau ni? Aduh. Teruk saja mereka ganggu saya. Hari ni paling teruk. Mereka ganggu di ruangan Facebook. Dia ganggu, kita off, kita masuk balik saudara. Dia ganggu, dia off, kita masuk lagi. Mudah-mudahan. Tapi saya berpesan pada saudara, masuk cepat-cepat ke Instagram. Nanti kalau dia pergi ke Instagram, kita balik-balik ke Facebook. Saya tahu sedang diganggu. Saya dengar signalnya live saya ini diganggu. Sebab itu saya awal-awal dah pesan pada saudara, siapkan diri anda masuk Instagram. Ya saudara. Baik, kita bercakap soal di negara Singapura. Kenapa mereka boleh kaya-raya, rakyatnya boleh mewah kan? Walaupun mereka tidak ada sungai seperti di Malaysia, tapi untuk sumber minuman mereka tidak ada masalah. Kelantan susah. Singapura tak ada minyak seperti Malaysia, tapi mereka menjadi negara ketiga terkaya di dunia. Dan Malaysia dengan negara sumber minyak, tapi kita berhutang triliun ringgit. Di Singapura penduduknya yang tidak beragama mencapai 20%, lebih tinggi daripada penduduk Islam negara itu yang hanya sekitar 13%. Tapi negara mereka antara 3 negara terbaik di dunia daripada memerangi kebejatan, rasuah dan sebagainya. Singapura penduduknya hanya 5.4 juta orang saja, tapi berjaya mengatasi pungutan pingat pada Tamasya Sukansi. Saya lihatlah negeri kecil, tapi kita ramai. Singapura hampir tidak ada sumber daya alam. Singapura berhasil bangkit melalui kerja keras dan kebijakan cerdas menjadi salah satu tempat paling mesra untuk perniagaan di dunia. Itu keadaan saudara. Jadi kita ni dengan kaya sumber dan sebagainya, apa dah jadi? Saya memanglah sebab diganggu saya punya Facebook tu, itu ajalah perangai dia orang. Sikit-sikit tak mahu menerima hakikat. Jadi bila orang bercakap, ganggu. Bila orang bercakap, ganggu. Mereka tak mahu menerima hakikat. Saya dah kata kita mengkritik, bukan kita benci. Bukan saya menghasut warga, tidak. Saya nak memberi penjelasan. Persoalannya kenapa Singapura lebih maju daripada kita. Negerinya kecil, tak ada penghasilan. Kita ni dengan minyak ada, dengan komoditinya, kelapa sawit, dengan getahnya. Tapi kenapa kita ketinggalan berbanding dengan negara lain? Itu masalah yang saya selalu katakan. Dan mereka tidak boleh menerima hakikat. Itu masalah yang kita alami. Ya saudara? Dan ada juga warga kita yang pergi ke luar negara, akhirnya dapat jadi menteri. Jangan lupa saudara, bahawa anak kelahiran Malaysia bernama Penny Wong, beliau telah pun mengikat sumpah sebagai menteri luar Australia. Ini keadaan saudara. Jadi artinya bukan tak ada bakat kepimpinan. Dan sebelum ini beliau dilantik sebagai anggota Senat mewakili Parti Buruh pada tahun 2001 dan pernah 2 kali dilantik semula pada 2007. Serta menurut laporan berita harian yang memetik AFP di bawah kerajaan Kevin Rudd pada 2007, Penny dilantik sebagai Menteri Perubahan Iklim dan Air. Artinya anak Malaysia, tak kisahlah bangga, jangan kita bercakap soal bangsa saja, tapi anak Malaysia berjaya jadi menteri negeri luar. Kita di sini nak jadi menteri ke apa pun bergaduh cerita rasis lah, itu ini. Ini masalah kita. Sekarang ni kita melihat, saya jangan marah dengan saya. Kita melihat bagaimana Parti Keadilan punyalah sakan dia orang nak mengadakan. Dah tak ganggu lagi dah. Belum saya kecak ni dah ganggu. Punyalah sakan mengadakan pemilihannya. Tuhan aja yang tahu. Berminggu-minggu berkempen sana, berkempen sini. Lainnya adalah untuk mengejar jawatan. Tetapi akhirnya sehingga hari ini saya mendapat laporan hanya 12% saja. Hanya 12% saja mereka yang menjadi ahli. Yang kononnya Parti Keadilan mempunyai keahlian sebanyak 1.2 juta ahli. Cuma 12% saja yang keluar mengundi. Bukan 20%, 30%, tidak, 12%. Ini memberi gambaran bahawa sebenar-benarnya rakyat juga sudah semakin bosan dengan gelagat orang politik yang tidak habis-habis
mempersoalkan tentang jawatan, dan politik mereka adalah politik bercorak peribadi. Sedangkan rakyat dalam keadaan yang cukup tertekan sekarang. Sebab itu saya melihat apa yang berlaku pemilihan parti keadilan cuma 12% saja yang keluar mengundi. Betul. Rafizi katanya telah pun berjaya bakal dinobatkan sebagai timbalan presiden. Tetapi mereka yang keluar mengundi tak ramai. Kenapa? Kenapa warga Parti Keadilan tak ramai mengundi? Cuma 12%. Daripada kononnya ada 1.2 juta. Ini menggambarkan warga akar umbi ataupun rakyat sudah mula bosan dengan orang politik. Mereka sudah lagi tidak mahu lagi bersekongkol dengan warga PPT. Tak habis. Mereka juga muak bila dengar cerita insiden gaduh lah, kecoh sana, kecoh sini, ada cawangan terpaksa ditangguhkan, lepas tu kena undi semula. Jadi mereka rasa apa ni politik ni? Saudara Malatifia, saya tak boleh nak katakan mereka relevan tak relevan, tapi sebagai parti saya nampak mereka berusaha. Saya dah cakap bahawa apa yang dilakukan oleh Rafizi dan Saifuddin adalah untuk menghidupkan PKR. Tapi bila tengok kehadiran hanya 12% saja yang mengundi, terbukti sekarang rakyat semakin bosan dengan politicking, dengan orang yang lain tak ada bercakap soal jawatan dan sebagainya. Sebab itu kita harus berhati-hati. Saya memberi pesan pada warga UMNO, sudah-sudahlah bercakap soal jawatan. Sila turun ke gelanggang, santuni rakyat. Rakyat tengah sedih hari ini, dengan hidup susah. Mereka tak ada mempunyai sumber pendapatan yang mantap. Macam mana mereka nak menjalani kehidupan? Sedangkan pemimpin lain tidak ada. Politik. Yang kita nak dengar, berapa banyak usaha yang telah dilakukan ke arah membendung. Tak maaf saudara, saya terpaksa ni tak boleh sihat saudara. Dan tak sihat dia ganggu pula live saya ni, membuatkan mood kurang je. Maaf saudara. Sebab itu saudara Rock Zaini, saya setuju kita nakkan supaya segera diadakan PRU. Saudara Ismailis, mereka dah lompat parti, saya tak tahu. Saya tak yakin bahawa ramai ahli PKR yang melompat. Mungkin Azmin Ali adalah bawa ahli-ahli di situ. Ya saudara, tapi sekarang ni yang melompat daripada keadilan pergi pada PBN dah melompat balik keluar pula. Jadi saya tak tahulah ke mana arahnya orang politik kita ni. Semakin macam laru habis. Saya tengok bila sahaja 12% daripada 1.2 juta datang mengundi. Ini bagi saya adalah satu amaran kepada pimpinan, sudahlah anda berebut jawatan yang kami mahu, sebab keadilan kononnya heboh dengan reformasi, nak buat itu, nak buat ini. Tapi ke mana? Masih lagi terpalit dengan masalah untuk merebut jawatan. Adanya cerita politik wang, adanya cerita membeli undi, ada cerita ugut-mengugut. Jadi rakyat hilang keyakinan. Sebab itu saya berpesan pada warga UMNO, cukup-cukuplah. Saudara Jack tengah usaha ni, maaf diterima ya, terima kasih. Kerana rakyat tidak akan lupa 90% janji PRU 14. Itu yang sebenarnya. Saya tahu. Bukan saja warga UMNO, bukan saja akar umbi, bukan saja rakyat biasa. Ya saudara. Malahan mereka dalam parti mereka sendiri pun sudah hilang keyakinan. Ini yang saya berbual waktu Majlis Perunding Melayu MPM mengadakan mesyuarat meja bulat. Saya dapat juga bersembang dengan Saudara Mukris. Dia mengakui bahawa sekarang ni akar umbi rakyat peringkat bawahan sudah dijengah kebosanan. Sebab 4 tahun dah saudara, bukan sehari, dah 4 tahun dah rakyat dijengah dengan cerita lain. Tak ada politik, nak cari jawatan. Rakyat tak ada pendapatan, kerja hilang, kemudian harga barang tak terkawal, setengah tempat tak ada. Jadi apakah ini akhirnya? Sedangkan saya dah nyatakan tadi, kalau harga sayur pun meningkat, upaya bagaimana? Ini keadaan sekarang. Dan yang terbaru, saya dapat yang terbaru pula ni, saya bila dengar begitu saya geleng kepala. Konon-kononnya katanya di Sabah bahawa akan mewujudkan satu GRS, Gabungan Rakyat Sabah.
Jadi setengah orang tu ingatkan satu parti baru. Rupanya bukan. Rupanya ada elemen Parti Pribumi Bersatu untuk menggamit yakin rakyat pada mereka. Rakyat dah bosan. Sebab tu saya kata PBM dah tak tempat di hati rakyat. Jadi mereka melancarkan DRS lah, itu ini ketua menterinya daripada PBM. Kita tengok je nanti. Saya yakin pilihan raya akan datang, buat macam mana pun orang takkan menerima lagi. Dan kabarnya, ini cerita baru, saudara. Kabarnya menurut daripada Datuk Syafiee Apdal, beliau adalah Presiden Parti Warisan. Beliau mendakwa bahawa katanya Tan Sri Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri sekali lagi. Saya kata ini lebih mengarut. Kenapa? Saya dah pesan, sudah-sudahlah. Jangan diharu birukan rakyat. Cukup-cukuplah kita menghadapi masalah. Yang kamu nak kejar je Perdana Menteri ni, apa yang nak buat? Rakyat masih tak lupa. Selepas berlakunya langkah Sheraton, okey, ditumbangkan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dengan Pakatan Harapan. Naik Perikatan Nasional. Rakyat terkurung setahun lebih. Takkan rakyat boleh lupa benda begitu? Rakyat hilang pencarian, terpaksa. Rakyat terpaksa menaikkan bendera putih waktu kamu menjadi Perdana Menteri. Waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, waktu itu diumumkan bahawa wang daripada kantong negara sejumlah 600 bilion digunakan kononnya untuk diberi pada Mak Lima, Mak Ngah dan untuk merangsang ekonomi. Kemana pergi wang itu? Sampai sekarang menjadi persoalan. Ini harus dijawab. Jadi sebab dia nak jadi Perdana Menteri lagi. Kerana kata Syafiee, katanya Tan Sri Muhyiddin dah berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan Datuk Anwar Ibrahim. Kabarnya ada pula pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir. Saya rasa ini jangan buangkan masa rakyat dengan politik lah. Sebab itu saya rasa yang terbaik untuk Datuk Syafiee Apdal, Datuk Seri Ismail Sabri, panggil pilihan raya je lah. Menghadap Agung, minta mohon keizinan tuanku. Saudara Romeo Masdai, UMNO Parti Orang Kayangan. Tidak. Saya menafikan saudara Romeo Masdai, UMNO bukan Parti Orang Kayangan. Banyak rakyat Marhain yang menganggotai UMNO. Tetapi masalahnya pemimpinnya ada setengahnya orang kayangan. Saya tidak nafikan. Saya kata perwakilan sahaja yang boleh mengundi. Tidak. Itu pun salah. UMNO sudah pun merubah cara pengundiannya. Dulu betul 2,200 saja mengundi. Sekarang tidak. Di peringkat cawangan akan menamakan. Lepas itu dibawa ke bahagian dan diputuskan oleh perwakilan bahagian. Bukan sikit, saudara. Jadi saya nak beritahu pada Romeo Masdai, jangan menabur cerita yang tak betul. Dan sekarang ini kita nak cari kedamaian. Kita mencari usaha agar kedamaian untuk warga. Dan negara kita sekarang ni, saudara, dalam keadaan diserang. Kita diserang oleh kesan daripada inflasi. Dan negara luar tengah mereka terkesan. Bukan kita saja. Tapi dalam keadaan begini, kalau pemimpin sibuk berpolitik, nak jadi Perdana Menteri balik, buat apa? Biarkanlah terus. Saya mesti katakan, kerana Datuk Ismail Sabri itu orang UMNO. Tidak. Bagi saya, kalaulah waktu saat ini, orang lain jadi Perdana Menteri pun, saya kata tak payah kita bercakap politiking lah. Santuni rakyat. Ini ahli Menteri Kabinet begitu ramai. Tapi masih lagi, kita melihat tidak ada sesuatu yang tuntas. Sesuatu yang boleh dijelmakan, memberi harapan. Saya lihat kadang-kadang tak ada harapan. Apakah barangan di pasaran itu tiada harapan untuk dikurangkan harganya? Memang kita sekarang menghadapi suasana yang tenat sekarang. Katanya Muhyiddin dah ada 119. Dia nak jadi PM kali kedua. Betul, saudara Daud. Saya setuju. Itu yang dihebohkan sekarang. Dan ini membuatkan Datuk Ismail Sabri tak sedar diri ke? Kalau dengar orang UMNO marah. Ini keadaannya sekarang ni. Dia dah berjumpa bukan hanya dengan apa ini. Saya tak tahulah. Saya rasa yang boleh menyelamatkan dia kalau DAP bersama dengan dia lah. Sebab itu saya katakan, Yang Maya, saya setuju dengan anda. Sepatutnya Perdana Menteri bubarkan saja. Bukanlah beliau punya kuasa, tidak. Menghadap Agung, mohon agar Parlimen dibubarkan. Kerana nanti masih lagi. Dalam sekali pilihan raya, dia ada waktu untuk 5 tahun ni, takkan 4 orang Perdana Menteri. Walaupun katalah bahawa dapat 119 undi, ganti Ismail Sabri, Muhyiddin balik. Jadi 4 orang Perdana Menteri, takkan begitu. Sebab itu saya dah bercakap, usahakanlah supaya diadakan undi kepercayaan.
keabsahan Perdana Menteri mestilah dibawa ke Parlimen. Buktikan bahawa beliau mempunyai keabsahan. Dia punya legitimate sokongan. Tapi dengan masalahnya yang dibawa oleh Zuraidah, maka tiba-tiba sekarang ni bercelaru. Jaki Lelong Petronas bagi pada UMNO. Mana pergi semua duit-duit tu? Itu kata kulit betul yang perlu kita persoalkan. Saya sekarang ni, saya cakap terus terang saudara, bukan masa untuk kita menunjal pada pemimpin. Ini masa kita menuntut. Tak boleh kata kita salah, orang salah, tak mahu, bercelaru dah. Cukup-cukuplah kita dengan politik dah celaru ni. Kita menuntut. Pertama, pimpinan harus menangani masalah rakyat. Ini perlu dilakukan segera. Setelah saudara lihat sendiri, harga barangan di pasaran seolah tidak mampu terkawal. Bagai seolah parasit-parasit. Orang yang berkuasa menjaga barangan. Mereka lah yang menentukan harga, bukan kerajaan lagi. Ini dah teruk ni. Dia saya rasa selejat buka Parlimen, kalau BN menang, Zaid jadi PM. Sebab takkan Presiden Parti jadi Menteri Agama. Setara Jack, UMNO ni kita dah nyatakan. Sebab saya heran, kenapa orang Kelia masih tak percaya? Sewaktu Perhimpunan Agung UMNO, Presiden UMNO telah pun menyatakan secara terbuka, seandainya pilihan raya akan datang ini berlangsung, maka beliau mengharapkan Datuk Ismail Sabri meneruskan sebagai Perdana Menteri. Dia mahu Datuk Ismail Sabri jaga kerajaan, dan Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Tok Mak Hassan nak jaga parti. Itu dah jelas. Kenapa pula nak diganggu fikiran rakyat? Saya heran. Dan sekarang ni tiba-tiba pula muncul cerita bahawa Tan Sri Muhyiddin sudah mendapat 119 sokongan ahli Parlimen. Ini macam seorang nak balas dendam. Sekali dulu apabila warga UMNO, ahli Parlimen UMNO tarik sokongan, maka Tan Sri Muhyiddin tersingkir daripada dari Anjung di Seri Perdana. Dan mungkin ini nak lakukan. Saya yakin benda tak akan berlaku. Cuma saya harap agar Datuk Ismail Sabri segera minta Peragung bubarkan Parlimen. Kalau tak buat begitu, dia akan berusaha. Dan mereka mempunyai dendam. Jangan lupa saya dah bercakap berkali-kali mereka berdendam pada UMNO. Saudara Ahmad sedap sangat nak jadi Perdana Menteri tu. Yang dia orang berebut nak jadi Presiden, nak jadi PM, nak jadi macam-macam benda. Betul Saudara Ahmad. Kerana bagi mereka, saya dah cakap 3-4 malam dulu, gaji wakil rakyat pun berpuluh ribu, apatah lagi kalau menteri. Apatah lagi kalau Perdana Menteri. Sebab itu semua bekerja ke arah itu. Apakah kita nak jadikan itu sebagai karier pada mereka untuk menangguh kekayaan? Saya sebab itu sudah sampai masanya rakyat memikirkan bagaimana kita harus ajar betul-betul pemimpin yang begini. Jadi sebab itu saya dah bercakap dengan Presiden UMNO, masa untuk kita melakukan islah dalam kepimpinan. Kita harus mengemukakan calon-calon muka-muka baru yang tak mau ada tetek bengek dah, supaya kita nak meneruskan perjuangan dan supaya kita akan menghadapi tahun-tahun yang mendatang yang penuh dengan cabaran. Saudara jangan lupa bahawa ini ancaman dunia terhadap ketiadaan makanan. Ini bukan main-main. Saya dah pesan, kerana banyak kali saya katakan, kalau mengikut sabda junjungan Rasulullah SAW, baginda telah menyatakan sampai waktunya umatku nanti, umat selepas ini nanti, pertama sekali mereka akan menghadapi wabak penyakit yang panjang. Jadi kita menghadapi wabak COVID-19 ini selama 2 tahun lebih. Dan nak masuk tahun ini, tahun berapa ni? Nak masuk tahun ketiga, tahun keempat dah. Wabak yang panjang. Selepas itu akan berlaku kemarau. Memang pun sekarang ni kita dalam keadaan kemarau. Walaupun ada hujan, tetapi hujan itu kesan daripada kepanasan haba, gelombang haba yang kuat. Itu yang berlaku ribut peti, banjir dan sebagainya. Selepas itu akan berlaku bencana demi bencana. Dan berakhir dengan kebuluran. Jadi pemimpin harus melihat benda begini. Sedarlah. Baginda Rasulullah SAW telah pun mengingatkan. Kenapa mengingatkan? Ni tak ada suara pula kat Instagram. Tak apa saudara. Sekarang ni okey dekat Facebook, lari kat Facebook. Itu keadaan dia orang gagal kita. Macam mana? Hapuskan pencen MP. Adus sebagai gaji allowance dan sangat tinggi. Saya setuju.
Saya pun nak menyampah dengan dia orang. Saya tengok dia orang pun menyampah. Tapi bagaimanapun, pada Jun nanti, Barisan Nasional akan menganjurkan ulang tahun yang ke-38. Jadi kita dengarlah nanti apa akan dinyatakan oleh Presiden Barisan Nasional. Saudara Fazilah Gadi, saya tak kata BN lah aja yang boleh buat. Saya tahu anda menyindir. Saya tak kata begitu. Yang saya harap sekarang ini, kita based on track record. Kita mengharapkan hadirnya pemimpin yang benar-benar prihatin pada rakyat. Kita sekarang ini mengharapkan kehadiran pemimpin yang benar-benar menghayati masalah rakyat. Saya dah bercakap berkali-kali, saya katakan. Rakyat hari ini bukan mahu mencari pemimpin yang menyantuni rakyat. Tidak. Rakyat, warga bangsa kita amat mengharapkan hadirnya pemimpin yang menyantuni masalah rakyat. This is the biggest problem. Apabila pemimpin hanya menyantuni rakyat, tak selesai. Tak selesai. Kerana rakyat datang, okey, apa khabar, okey, baik. Tak selesai. Yang kita harapkan adalah pemimpin yang menyantuni masalah rakyat. Masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat. Masalah rakyat tidak mempunyai pekerjaan. Masalah rakyat tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Masalah rakyat nak berniaga, tapi diganggu gugat perniagaan mereka. Masalah rakyat tidak mempunyai modal. Masalah rakyat yang tidak mencukupi makanan yang cukup. Apabila harga makanan yang tinggi. Tadi saya berjumpa dengan 2-3 orang pekedai. Mereka menzahirkan kerisauan. Sebab sekarang ni nak cari ayam pun tak ada. Petang tadi saya beli apam balik. Seketul apam balik RM3.50. Tak ada masalah. Tetapi dia mengatakan pada saya, untuk setakat 2-3 hari ni bolehlah RM3.50. Tapi akan datang tak boleh ni katanya. Kenapa? Kerana tepung dah berkurangan sukar untuk diperolehi. Gula juga naik, kacang juga naik, jagung juga naik, jagung dalam tin tu. Ini masalah rakyat. Kita mengharapkan hadirnya pemimpin untuk menangani ataupun menyantuni permasalahan rakyat. Saya nak beri penjelasan pada anda bahawa apa yang kita harapkan bukan pemimpin yang menyantuni rakyat. Kita mahu hadirnya pemimpin yang menyantuni masalah rakyat. Barulah kita dapat memulakan kehidupan balik. Kita nak buat koreksi, bukan senang saudara. Bukan senang untuk kita membuat satu koreksi dalam kehidupan kita, bukan senang. Ini Facebook dia kacau dia. Tak apa. Saya offkan dulu, kita on ni. Saudara, saya tahu. Tak apalah. Mereka ganggu saya, ganggulah, saya tak ada masalah. Cuma nak saya bagi tahu anda bahawa bagi saya tidak akan berhenti. Nak cari orang paling degil, saya lah. Kamu kacau, saya buat lagi. Kamu kacau, saya pergi Instagram. Kamu kacau, saya pergi YouTube. Kamu kacau, saya record benda ni. Supaya rakyat dapat dengar pendek. Saya tak marah. Kerana anda mempunyai kepandaian, kebijaksanaan untuk mengganggu orang punya live. Ganggulah. Saya tak ambil kisah. Sebab saya bukan nak maki orang. Saya bukan nak mencerca orang. Saya nak memikirkan soal rakyat. Dan sekarang ni yang saya katakan, kita mencari pemimpin yang boleh menyantuni masalah rakyat. Bukan menyantuni rakyat. Nak jaga rakyat, halo, apa khabar? Rumah okey ke? Tak? Itu nak jaga rakyat. Sekarang ni masalah rakyat. Bagaimana nak bayar duit rumah tak dapat? Bagaimana nak bayar ini duit ansuran kenderaan? Bagaimana anak nak ke sekolah? Makanan anak macam mana? Bagaimana serangan penyakit dah sudah datang lagi. Selepas COVID, kononnya ada pula lagi. Penyakit kuku, penyakit mulut dan sebagainya. Apakah anak-anak ini kalau pergi sekolah nanti dijangkiti oleh penyakit itu? Apakah mereka boleh mendapat rawatan secara percuma? Ini juga perlu difikirkan. Pemimpin tidak boleh bersenang lenang dengan dapat gaji yang besar saja. Kalau rakyat terus tersepit dalam kehidupan, sebab itu saya katakan, kesannya akhirnya apa yang berlaku kepada Parti Keadilan. Ahli mereka sendiri pun malah nak keluar mengundi. Saudara Ismail Jaiz, macam mana nak 5G? 4G pun tak boleh kendali, macam mana? Saya setuju. Bukan 4G, 3G pun tak boleh nak kendalikan. Selalu ada kacau begini. Kita sekarang ni sudah masuk era milenial. Era di mana dunia tanpa sepadan. Kita boleh berbicara, kita boleh berkomunikasi. Satu dunia.
Tapi ini diganggu. Saudara Zamri. Dan ini keadaannya. Macam mana? Saya bercakap berkali-kali, saya katakan kita rindukan kehadiran seorang pemimpin yang benar-benar menyantuni masalah rakyat. Bukan menyantuni rakyat. Banyak bezanya tu. Masalah rakyat, masalah rumahnya, masalah tenaga bekalan elektrik, tarifnya banyak mana? Masalah air, masalah ini makanan, kenderaan. Ini kita tengok prasarana apa, tiba-tiba LRT pun boleh terkendala. Dan ini kita harus bersiap siaga. Warga kita perlu diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan yang sementara ini dalam keadaan yang tenang. Saya melihat bahawa kesan sekarang ni Kentucky Fried Chicken pun ada juga cawangannya terpaksa tutup, tak ada bekalan ayam. Sampai bila dah keadaan begini? Sampai bilakah rakyat yang benar-benar dapat ditenteramkan hati dan perasaan mereka hidup di sebuah negara yang begitu harmonis, negara yang makmur? Kita bukan negara papa kedana. Malaysia, kalau di luar mengatakan semenanjung emas, a golden peninsula, buktikanlah negara kita negara yang makmur. Sebab itu rakyatnya perlu disantuni setiap masalah. Jangan anda duduk goyang kaki, bila berlaku apa masalah air, bukan salah kita. Mana boleh begitu? Saya ada nak cerita tentang apa yang berlaku di Kelantan. Tapi dengan keadaan hari ini saya diganggu macam ini, terganggu sana, terganggu sini, saya malam besok saya akan belasah lagi. Cuma yang saya katakan, dalam keadaan sekarang ni, Presiden PBM konon yang nak jadi Perdana Menteri sekali lagi, saya kata forget about it, lupakanlah. Saya tahu dia berusaha untuk mendapat jadi Perdana Menteri, baru nak buat panggil pilihan raya, kerana dengan menjadi Perdana Menteri itu boleh menang. Rakyat dah bosan dengan cara anda berpolitik. Saya dah katakan, cukup-cukuplah. Elok berehat. Apa yang nak lagi? Tapi saya tak tahulah, mungkin anda takut. Kalau naik kerajaan baru nanti, maka segala dibuka, maka mereka akan jadi kluster mahkamah. Ini banyak pemimpin hari ini sedang diburu oleh igawan ngeri. Saya yakin ramai pemimpin hari ini yang berada di anjung kuasa, yang masih lagi menjadi wakil sebagainya, mereka sedang diburu. Diburu oleh ketakutan bahawa seandainya UMNO Barisan Nasional kembali berada di anjung kuasa di Sri Perdana, maka akan ramai lagi kluster-kluster mahkamah akan hadir. Yakinlah. Apakah kerana itu mereka berusaha sekarang ni untuk mencari kuasa, menggapai kuasa sebaik mungkin? Kita sambunglah lagi malam besok, saudara. Saya pun tak bersihat. Mudah-mudahan saudara Izzuddin Instagram pun tak ada suara. Mereka tengah mengganggu saya. Jadi kita berehat. Sementara saya dapat rest sedikit. Malam besok kita balon seadanya. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.